على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat hadir dan dapat jumpa pada majlis yang baik. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya terus bagi kita peluang, terus bagi kita ruang masa dan kehendak yang tinggi untuk kita mendalami dan melihat kalam-kalam para ulama dan kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan dia jadi panduan untuk hidup kita terus sampailah pastinya satu hari nanti kita akan dipanggil pulang kepada Allah, dan disitulah kita akan dinilai atas segala perbuatan yang kita lakukan atas muka bumi. Jadi janganlah kita buang masa. Moga-moga Allah beri kita izin untuk buat benda-benda yang bermanfaat. Antaranya kita dapat hadir pada majlis ilmu. Okey, muka apa ni? Bidatul Hidayah. Okey. Ini masih lagi bab menjaga lidah kan? Bab menjaga lidah. Perkara yang kedua, perkara yang ketiga jaga lidah. Dan sebelum ni kita baca memuji diri sendiri. Kan kita baca melaknat, betul? Okey. Mana salah satu perkara yang menyebabkan binasa lidah, binasa lidah ialah apabila seseorang itu dikatakan melaknat. Ini melaknat ni perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Dalam hadis ada sebut, dalam hadis disebut, dia katakan melaknat ini, dia dosa dia sama macam membunuh lah. Rasulullah kata apa dalam hadis Bukhari? Dia kata melaknat seseorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Bukan kita bunuh dia. Maknanya dosa tu ibarat dosa seperti dosa membunuh lah. Lepas tu ni bahaya lidah tu. Lidah tu. Bahaya lidah tu dia katakan ni. Dan Rasulullah juga kata, hadis riwayat Muslim, dia kata apa? Tidak selayaknya orang yang jujur itu suka melaknat. La yang bari disidakin ayyakuna la'anah. Maknanya orang kalau dia jujur, lidah dia tidak akan melaknat. Tu dia kata tu. Jangan sekali-kali engkau, maknanya sekali pun janganlah. Sampai peringkat tu. Sekali pun janganlah engkau melaknat sesuatu. Sesuatu ni apa? Daripada makhluk Allah. Jangan laknat makhluk Allah. Makhluk Allah apa? Masuklah binatang, sama ada binatang atau manusia, pokok ke, apa ke, batu ke. Ada orang dia selipak batu, dia laknat je batu. Celaka je batu. Batu pun kena laknat dengan dia. Tu yang tak bagus tu. Dia jatuh longkang, dia laknat longkang. Dia jatuh lubang, dia laknat lubang. Ni lidah ni dia dah biasa begitu. Dia dah biasa begitu. Ni yang tak bagus ni. Sama ada yang dilaknat itu binatang atau manusia. Binatang ke manusia ke, janganlah. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada seorang Muslim. Dia kata ahli kiblat. Ahli kiblat ni orang Islam, orang Muslim, bahawa dia telah menjadi kafir. Ni kalau kita buka kitab Kifayatul Muhtadi, kitab ni dia ada satu bab dikatakan ridah. Ridah ni perkara-perkara yang boleh buat seorang itu murtad. Perkara-perkara ni termasuklah dari segi iktikad, dari segi perkataan, dari segi lisan.
Dari segi lisan ni, antara perkara yang boleh buat seorang tu murtad, bila dia katakan orang Islam, dia kata, kafir, dia kata. Sedangkan orang itu tak kafir. Kufur, dia kata. Dan kitab tu kata. Kufur, dia kata. Sedangkan orang itu dia tak kafir. Kalau dia niatkan kufur itu pada nikmat, katakanlah orang ni banyak bazir, dia kata kufur. Dan kufur itu dikasatkan pada nikmat, orang ni kufur nikmat, maka dia tak murtad, tapi dia tak berdosa. Tapi kalau dia niatkan kufur ini pada agama dia, dan orang ini sebenarnya dia tak kafir, maka Rasulullah kata kafir itu akan datang pada dia. Mana apa? Maknanya dia boleh jadi murtad. Tu bahaya ni kafir mengkafir ni. Ni sangat bahaya tau. Sebab tu jangan sebutlah, senang. Jangan sebutlah. Kenapa? Dia boleh jadi perbuatan ridah. Dia boleh jadi perbuatan ridah. Laknat ni ada satu, dalam kitab ni sebut sini nanti. Kita akan sampai nanti. Bila malaikat membawa naik amalan manusia ni, dia bawa naik amalan. Amalan ni dia bawa naik lepas lah. Tapi tak habisan, panjang cerita dia. Sampai langit ke-7, maka amalan manusia ni, dia akan dibawakan di hadapan Allah. Jadi sebab amalan ni sampai lepas naik ke-7, jadi malaikat-malaikat ni kagum. Malaikat yang membawa amalan manusia ni kagum. Dia akan duduk keliling, berdiri keliling amalan ni. Dikatakan dalam kitab 3,000 malaikat akan duduk keliling amalan ni, manusia ni. Maka dipersembahkan kepada Allah. Saya nak cakap perkataan laknat ni. Maka bila disembahkan kepada Allah, maka Allah berkata dengan para malaikat, wahai malaikat, dia boleh tipu engkau. Dia tak tipu aku. Allah berfirman gitu. Apa maksud tipu ni? Amalannya tidak ikhlas. Sebab amalan tak ikhlas. Maka Allah kata dengan malaikat, engkau ambil amalan ni, kau campak balik ke muka pemiliknya. Baling balik muka pemiliknya. Kenapa? Allah tak terima. Kenapa? Tak ada benda yang syarat terima, tak ada. Apa dia ikhlas? Engkau ambil amalan ni, kau baling balik ke muka pemilik dia. Kerana dia tidak ikhlas dalam beramal. Itu satu. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman pada malaikat apa? Laknatku pada dia. Tu perkataan laknat tu. Laknat ni mendoakan binasa, celaka. Tu laknat. Jadi bila para malaikat ni dengar, dia pun ambil amalan ni, dia baling balik ke muka pemilik dia. Pemilik dia manusia lah. Maka dia kata apa? Wahai Tuhan, laknat engkau pada dia, laknat kami juga pada dia. Ni bahaya tau. Lepas tu nak kena belajar ni, ikhlas ni apa benda tau. Kita sebutlah ikhlas, tapi tak faham ikhlas ni apa. Ada tanda dia, ada syarat dia, jangan kena faham sungguh ikhlas ni mana. Kalau kita tak faham, bima amalan tak ikhlas, akibatnya Allah tak terima sebagai amalan soleh. Dan paling takut sekali, Allah berfirman dengan malaikat apa? Laknatku padanya. Tu perkataan laknat tu. Laknatku padanya. Lawan laknat ni adalah rahmat. Lawan ni rahmat. Rahmat. Lawan dia rahmat. Jadi jangan kalau kena laknat ni maknanya tak dapat rahmat. Dia kata laknatku padanya. Pasal apa? Pemilik amalan tak ikhlas ni. Malaikat tadi dengar yang bawa amalan tu, dia kata apa? Wahai Tuhan, laknat engkau pada dia, laknat kami juga pada dia. Na'udzubillah. Ni bahaya. Orang yang mendapat laknat Allah ni. Orang yang dapat laknat Allah ni selalu disebut ni syaitan ni. Syaitan laknatullah. Fir'aun laknatullah. Kan dia panggil-panggil itu dalam kitab ni. Ni bahaya ni. Lepas tu jangan laknat pada orang. Jangan laknat pada manusia. Jangan laknat pada makhluk. Jangan laknat pada pokok. Jangan laknat pada makanan. Makanan tak sedap, cakap macam-macam. Ini tak bagus. Ini tak bagus Jangan keluar perkataan laknat ni. Orang kata apa? Lahanat. Tu orang kata lahanat lebih kurang tu. Lahanat, laknat sama tu. Jangan sebut-sebut benda gini. Jadi kalau dikatakan laknat ni juga, termasuklah kita kata orang kafir. Dalam kitab tu kata juga macam orang tu dia kata Yahudi. Ada gitu pun tak boleh. Kerana apa?
watak tu akan berpaling kepada orang yang bercakap. Jangan kata orang ni kafir apa, jangan jerit kafir. Bila dikasratkan kafir itu, kufur itu pada agama dia, kalau orang itu dia tak kafir, Rasulullah kata, maka kafir itu akan terpantul daripada dia. Itu yang ulama katakan dia itu murtad. Jangan jaga, jangan sebut. Atau munafik, sama juga. Sama juga. Kita boleh kata dia ni ada ciri munafik, tapi kita boleh panggil dia munafik. Jangan panggil orang itu. Ini sangat bahaya. Kerana Allah saja yang mengetahui, Imam Ghazali kata, apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Apa yang tersembunyi dalam hati dia. Kita nampak orang buat begini, kita kata ni silat-silat ada bulan ni boleh murtad ni. Nampak disembah pada bahala, macam-macam orang buat sekarang. Lepas tu saya kata, mesti belajar tauhid. Antara bab yang penting dalam tauhid ni, nama dia Riddah. Ra dal Ha. Mesti belajar. Kalau belajar tauhid, mesti belajar bab ni. Kalau kitab besar-besar ni selalu adalah Riddah ni. Riddah ni apa? Riddah ni adalah itikad, kepercayaan atau percakapan atau perbuatan yang boleh menyebabkan seorang itu murtad. Itu nama dia Riddah. Selalu kalau orang belajar Riddah ni, orang belajar kitab Tuhfatul Raghibin. Itu satu. Atau belajar kitab Kifayatul Muhtadi pun ada lah. Kifayatul Muhtadi ada daripada muka 10 sampai muka 19. Saya bawa ngajar pagi tadi. Tak bawa pula kitab dalam kereta. Dia ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dia lebih kurang 10 ke 9 muka lah. Dia cerita pasal murtad ni. Dan kita tengok banyak lah. Kadang-kadang kita tengok banyak orang dah buat dah. Tengok dalam TV, tengok kawan cakap, ni bahaya tau. Lepas tu dia kata dia belajar tauhid. Jangan jadi murtad tak sedar. Ni paling menakutkan lah. Ramai orang buat. Termasuklah dia kata orang tu munafik, orang tu Yahudi. Yahudi dia akan balik pada dia. Jangan sebut orang itu. Maka jangan engkau tak campur tangan dalam urusan mereka dengan Allah. Kita boleh kata dia ni ada ciri. Ada ciri murtad ni. Tapi dia murtad tak murtad kita tahu. Kecuali memang jelas dia dah declare dia keluar dari agama. Dia pergi mahkamah minta tukar nama, jangan nama Islam. Dia kata dia dah keluar dari Islam. Itu memang dah kafir tu, dah murtad tu. Orang murtad ni, dia bercita-cita nak murtad pun dia dah murtad. Dan kita kata, dia cerita, dia kata kalau dia kata nanti lepas pencen aku nak murtad, dia dah murtad dah. Harinya dia niatkan tu pun dia dah murtad, walaupun dia tak pencen lagi. Tu yang pergi mahkamah tukar nama tak dapat tu gagal ke, dulu kita cerita macam-macam kan. Sebab dia kata tukar agama, dia tak nak IC dia ada Islam. Masa tu walaupun dia gagal tukar agama, dia tak boleh murtad. Kenapa? Murtad ni bila bercita-cita pun dia boleh jadi murtad. Tu kita baca kitab tu, kena mengaji kitab tu. Ini sangat bahaya. Dan ketahuilah, Imam Ghazali kata apa, pengarang ni, Musannif kata apa, bahawa nanti pada hari kiamat nanti engkau tidak ditanya mengapa engkau tidak melaknat Fulan bin Fulan. Dia buat jahat, takkan dia tanya kenapa engkau tak laknat dia. Allah akan tanya dia. Dan kenapa engkau diam daripada menyebut kejahatan dia. Takkan dia tanya perkara ni. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Iblis pun tak tanya kenapa kau tak laknat iblis. Sedangkan iblis tu dia panggil laknatullah. Tak pernah sebut sekali hidup. Memang iblis dilaknat. Tapi kalau kita sebut pun kita akan tanya. Ini kan pula manusia. Kita akan tanya. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Macam dulu Imam Ghazali kata apa dosa orang lain walaupun besar, engkau tak akan bertanggungjawab atas dia. Kau jangan risau. Engkau tak sebut-sebut, engkau tak gumpat-gumpat. Kenapa? Engkau tak akan bertanggungjawab.
dosa dia. Tapi dosa engkau, walaupun kecil, engkau akan bertanggungjawab. Itu ulama kata dosa kecil ni, kalau Allah tak ampunkan, juga menyebabkan manusia itu masuk neraka. Jadi dia cakap apa? Fikir diri dosa kita. Jangan sibuk fikir dosa orang lain. Fikir dosa kita. Renung dosa kita. Renung keadaan kita sekarang ni. Apa benda dosa yang kita masih buat. Aurat kita tak sempurna. Solat kita belum khusyuk. Ilmu paduan kita tak lengkap. Sibuk memikirkan diri kita lagi bagus daripada kita sibuk fikir orang lain. Memang kata dia kenapa? Sebab engkau tidak akan ditanya hatta dosa besar yang orang lain buat. Dosa besar ni. Tapi engkau akan tanya pada dirimu walaupun dosanya kecil. Dia akan tanya. Dosa kecil buat. Tapi siapa responsibility? Kita yang kena tanggung. Dan kita yang kena jawab. Itu nama dia tanggungjawab. Bukan lagi tanggung. Kena jawab. Kenapa buat? Untuk apa ni? Kenapa kau buat ni? Engkau akan ditanggungjawab atas dosa kecilmu. Dan engkau tidak akan ditanggungjawabkan atas dosa besar orang lain. Lepas tu jangan sibuk cerita pasal orang lah. Kalau berkumpul-kumpul dia jaga. Jangan topik ni cerita pasal orang. Ni bahaya ni. Ni bahaya. Sebab kita tak akan jawab dengan dosa dia. Tapi kita pun jawab atas dosa kita. Termasuklah ni laknat-laknat ni. Jangan laknat orang. Ini sangat bahaya. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya, kenapa engkau melaknat dia? Itu soalan yang akan ditanya. Kenapa engkau laknat dia? Kenapa engkau cakap dia gini, dia gitu, dia gini, dia gitu? Itu akan ditanya. Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Tak kira lah apa-apa. Pokok ke, kucing ke. Jangan cakap perkataan laknat ni. Cilaka ke, apa ke, tu semua laknat lah. Perkataan yang paling terkenal orang cakap pasal laknat ni cilaka. Cilaka. Cilaka ni perkataan melaknat. Perkataan melaknat. Jangan sebut-sebut perkataan ni lah. Orang-orang soleh, mereka sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Hingga diceritakan bagaimana seorang orang soleh, seorang pemimpin yang bernama Cicit Umar bin Khattab. Nama dia apa? Umar bin Abdul Aziz. Dia sakit macam bisul agaknya kat ketiak dia. Jadi bila orang ziarah dia, tanya dia, wahai Amirul Mukminin, kat mana sakit kau? Dia kata, aku kena sakit di bawah lenganku. Di bawah lengan. Dia ketiak pun tak sebut. Pada dia ketiak ni macam tak sopan sebut. Kenapa? Berhati-hatinya dia menjaga lidah dia. Ketiak pun tak sebut. Dia kata, di bawah lenganku ni, dia kata. Aku sakit di bawah lenganku. Tapi nak sebut ketiak pun tidak. Kenapa? Sangat cermat dia berkata-kata. Dia nak cakap tu dia fikir. Tu Sayyidina Abu Bakar tu dia katakan meletakkan batu di bawah lidah dia. Supaya dia nak cakap tu payah sikit. Dia nak fikir tu. Nanti tu jangan terus cakap. Fikir tu. Takut dosa. Takut sia-sia. Tu kalau kita belajar ilmu tasawuf kan. Penawar bagi hati pun dia cakap. Kalau kau rasa badan kau lemah. Badan kau malas. Hati kau keras. Lemah ni maknanya lemah dalam pada buat taat lah. Nak sembang sunat malas. Nak baca Quran malas. Pada buat kebaikan dia rasa malas. Ketahuilah engkau telah banyak bercakap benda yang sia-sia. Ini ulama kata ni. Ini perkataan Malik bin Dinar. Engkau telah banyak bercakap benda sia-sia. Sebab tu eloklah kita ni jadi pendiam sikit. Kalau orang panggil kita, katakanlah nama kita Zaitun. Bukan Zaitun sinilah, contoh. Zaitun ni ramai nama kan. Zaitun mana? Tu Zaitun laser. Kalau orang panggil kita dengan nama-nama yang tak baik, kita kena ubah otak kita lah. Maknanya orang boleh perasan mulut kita laser. Mulut kita laser. Orang panggil siapa? Rahim. Rahim mana? Rahim KP. Wah, macam ketua pengarah.
KP? KP apa? Tu kaki perempuan tu. Ni satu panggil tak baik. Bukan rahim sini, ni saya beri contoh lah. Itu contoh. Bila ada penilaian orang dengan signal yang tak baik, kita kena ambil jadi cermin. Kita kena ambil cermin. Betul ke aku ni kaki perempuan? Sebab orang nilai, orang nampak watak dia macam orang kaki perempuan. Padahal yang buat dosa tangan tu, pegang perempuan, peluk perempuan, yang kena marah apa? Kaki perempuan. Kaki juga kena, kesian kaki. Aku tak buat apa-apa, dia kata. Orang macam-macam Orang sebut nama Etun mana? Itu Etun kau buat lepat, kau mengumpat. Kalau orang sebut nama kita tu dengan satu panggilan yang tidak manis, tak elok lah kan. Maknanya perbuatan tu pun tak elok lah. Kaki perempuan, kuat mengumpat, mulut laser. Jadi kita kena anggap benda ni sebagai benda untuk kita fikir dan kita ubah lah. Bukan kita nak dipuji, tak lah. Tapi sekurang-kurangnya ada signal yang beritahu kita sedang berada dalam situasi yang tidak bagus. Dia macam red alert lah. Termasuk nama-nama lain Ali mana? Ali kaki kau tim. Tengok. Saya cakap benda ni sebab saya dah dengar semua ni. Orang tanya kita, ni budak ni ada kerja dalam pinggang ke tak? Siapa? Dia sebut nama. Saya kata ramai orang nama ni. Alah, orang panggil dia Mr. Kautim. Tengok. Kenapa? Dia memang kaki kau tim kan? Itu di bawah meja tu lah. Payah benar nak faham. Orang panggil dia Mr. Kautim. Orang panggil dia Mr. 30%. Tahu? Dekat luar sebenarnya orang panggil dia. Kita pun tak tahu cerita. Kita pun malu. Kita sebab dia betul pejabat kita pun malu cakap gitu. Sebab dia satu pejabat kita. Satu company kita. Allah. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar orang panggil gitu. Orang tak sebut depan dia, orang sebut depan orang lain. Kalau orang panggil kita gitu, berat. Maknanya nilaian manusia biasa pun memperlihatkan benda tak baik. Kalau nilaian halus para malaikat pada amal, lagi kondem lah. Ini nilaian biasa ni. Ingatkan ketua pengarah KP, dia punya kaki perempuan. Jangan benda tu terlintas kat kita tau. Biarlah orang kenal kita dengan nama baik. Fendi mana? Fendi Surau. Okey. Fendi Surau. Leman mana? Leman karaoke. Berat. Orang kenal dia ahli jemaah, ahli pengusi Persatuan Karaoke Kuala Lumpur. Berat Dia tak rasa apa-apa. Biasa bukan biasa. Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Apa saja. Kucing ke, apa ke. Janganlah melaknat makhluk-makhluk Allah ni. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, kau ikutlah Rasulullah. Rasulullah buat macam mana? Rasulullah tidak pernah mencela, contohnya apa? Makhluk apa? Makanan yang tidak sedap. Dia melaknat. Ini makan pedas dia laknat. Celaka betul lah sambal ni. Sambal pun nak laknat dengan dia tu. Ini dahsyat Celaka betul sambal ni. Aku makan pedas lah. Dia marah sebab pedas lah. Engkau nak makan tak nak pedas, engkau makan gula. Engkau makan geram betul aku garam ni, masin Memanglah masin, nama dia garam betul tak? Engkau tak nak masin, engkau jangan makan garam. Dia marah, celakanya garam. Habis semua, garam kena celaka dengan dia, gula kena celaka dengan dia, ikan kena celaka dengan dia. Dia punya mulut ni bahaya mulut dia bahaya. Dia bawa kereta celaka punya motor pun laknat. Celaka punya Mercedes laknat. Semua laknat. Celaka traffic light pun laknat pagi. Traffic light lambat. Traffic light tu kata bodoh dia ni. Aku boleh dikata celaka.
Daripada makhluknya hidup, kucing, pokok, manusia, sampai batang tiang pun laknat. Masuk-masuk guard lambat buka pintu, dia dah laknat ni, dia laknat kereta seorang je, guard tak dengar. Celakanya Pak guard pun laknat. Oi, ni mulut ni orang tua kata nak kena cili ni, cili ni. Tahu? Kita dengar pun ngeri je. Sebab tu kita tu dalam kitab ni katakan dulu, kita bila ambil wuduk ni, Imam Rafi'i, Imam Ghazali ambil ni dengan kitab dia, tahu dalam kitab dia lah. Ambil wuduk, komor-komor, doa sikit. Ya Allah, permudahkan lidahku menyebut nama Engkau. Baca kitab Engkau. Dan kukuhkanlah ia dalam kalimah la ilaha illallah. Ada kitab kata doa dia begitu. Maksudnya doanya lidah ni, supaya dia mudah nak zikir, dia mudah nak baca Quran, dia mudah nak baca kitab, dan teguhkanlah dia dalam kalimah la ilaha illallah. Macam itulah doa. Setiap kali kita komor, kita doa. Kenapa? Bimbang, kalau kita lidah kita tak sibukkan benda-benda gini, nanti dia akan sibuk dengan benda lain. Apa? Mencela orang, ngumpat orang, cakap benda yang sia-sia. Tahu? Cakap benda sia-sia, kadang tak ada manfaat. Dia jadi pengulas cara drama. Tahu? Dia tengok drama, dia ulas drama tu dengan kawan-kawan dia. Dia buat satu jemaah perbincangan drama. Oh ni drama ni, mak mentua dia dah marah tau. Kau tengok tak semalam? Biasalah cerita-cerita ni, mak mentua marah menantu kena halau, lepas tu suami terkepit kahwin lain. Allah, jangan bincang tak guna. Cuba bincang benda yang baik kan. Cuba cakap benda yang baik. Cuba cerita kat mana nak belajar agama. Patut gitulah. Jangan sisihkan masa kita tahu. Masa kita ni singkat. Kita ada masa singkat. Sekarang ni dunia berputar seolah cepat. Kejap dah Zuhur, kejap dah Jumaat, kejap dah bulan depan, kejap dah merdeka. Rasa baru lagi merdeka. Ni dah merdeka balik. Kejap, ni sangat kejap. Kalau kita tak gunakan benda bermanfaat nanti kita menyesal. Kita nyesal tau. Kita lepaskan benda tu. Tu tanda usia tak berkat lah. Kita boleh buat apa sahaja suntuk. Kita hanya boleh buat benda-benda yang lalai, yang leka. Itu je. Campur makan minum, tidur kerja. Itu je. Benda bermanfaat tak ada. Baca Quran tak ada. Ini tak ada. Zikir tak ada. Sembahyang sunat tak ada. Benda wajib pun kalau kabut buat. Itu tanda usia tak berkat. Ini sangat bahaya. Lepas tu kita jangan heran tengok-tengok orang-orang yang Allah beri usia dia berkat. Dia 24 jam sama dengan kita. Tapi dia boleh buat macam-macam. Tu dulu guru cakap apa? Imam Syafi'i, dia masuk Kaabah. Lepas isyak dia masuk Kaabah. Dia sembahyang sunat 2 rakaat. Dia beri salam sebelum subuh. 2 rakaat dia sembahyang, dia beri salam sebelum subuh. Murid-murid tanya, wahai tuan guru, tuan buat apa ni? Kenapa tuan sembahyang lama sangat? Tuan baca apa? Dia kata 1 rakaat aku baca 15 juzuk. Rakaat kedua dia bangun, dia baca 15 juzuk lagi. Dia khatam Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Lepas tu dia tanya anak muridnya, tidakkah kamu ketahui inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman Al-Affan? Uthman Al-Affan dia sembahyang sunat gitu. 2 rakaat je. Tapi dia boleh khatam Quran 13 juzuk. Bukan sembarang kau. Dia ada masa macam kita 24 jam. Tapi sebab Allah berkati dia, Allah rahmati dia, Allah berkati masa dia, usia dia, nafas itu, terus naik nafas tu, Allah berkati, itu yang menyebabkan mereka boleh buat amalan yang banyak pada satu hari. Kita boleh kira semalam, subuh sampai tidur isyak. Sampai isyak. Sampai subuh balik. Subuh hari Ahad, sampai subuh hari Senin. Kita kira sendirilah berapa sembahyang sunat kita buat. Kita boleh kira tau. Kita boleh kira 6, 8, 4. Tak ada langsung. Berapa banyak Quran kita baca. Kita boleh kira. Tak baca langsung 2 muka, semuka, sikit. Kalau sembahyang sunat witir di 11 rakaat, kalau sembahyang tengok jam lah, tak percaya boleh buat ni. Cuba buat Dia hanya makan masa 12 ke 13 minit je. Baca surah-surah pendek je. Ini bukan lama sangat. Kalau nak buat lah. Witir ni kau nak buat 8 rakaat. Hari Sabtu, hari Ahad tak kerja. Dia makan masa 10 minit je. Tak lama mana 10 minit ni. Tapi kita akan rasa lama. Kita akan rasa tak boleh buat. Kita akan rasa berat. Kenapa?
Tu dikatakan usia kita tidak berkat. Tu yang berat tu. Dan lebih menakutkan, dalam pada tu tak buat benda sunat, mulut pula cakap macam-macam, melaknat orang, mencisa orang, begini orang, maki orang. Benarlah ulama kata, anggota yang paling banyak bawa manusia ke neraka, nama dia lidah. Tu jaga-jaga dia. Nama dia lidah. Tu Rasulullah kata dia ada 2 lubang pada badan manusia ni yang membawa manusia tu ke neraka. Satu ni Rasul tunjuk ni, satu lagi kemaluan. Ni lidah ni buat baik lah. Sebab tu kalau kita ada anak pendiam sikit baguslah tu. Okey lah. Sebab dia kalau banyak cakap ni, takut dia cakap benda yang tak elok. Yang kita pun kena jadi, mungkin kita jadi pendiam sikit lah. Elok kita diam lah daripada kita asyik bercerita dengan orang, bercakap dengan orang. Panggil-panggil kawan, duduk seorang je panggil kawan. Ambil lah, dia datang tingkat aku, tingkat 5. Kita story dia kata. Bukan story, kita ngumpat-ngumpat. Dulu dalam bahasanya lain. Memang syaitan iblis ni, nafsu ni dia pandai tau. Dia tukar-tukarkan bahasa. Gosip-gosip, nampak? Gosip-gosip, bukan gosip. Cakap terang-terang aja. Ngumpat-ngumpat, tak ada cakap. Kenapa? Nampak dosa. Tukar perkataan gosip-gosip. Kita story-story. Tengok. Allah sama macam benda lain lah saya kata kan. Rasuah. Ditukarnya jadi duit lobby, nampak? Ditukar macam-macam perkataan. Duit kau tim. Duit bawah meja. Duit under table. Kadang-kadang bukan ada table, dengan table-table dia minta saya sapu. Ni profit sharing. Saya dulu duduk audit 6 tahun perkataan ni macam-macam keluar tau. Dia buat projek pada orang ni. Orang kata, bos, okey kita profit sharing. Saya untung banyak ni, bos ambil sikit, saya ambil sikit. Habis benda tak dulu pun lulus. Senang Kenapa? Dia kata profit sharing. Bukan profit sharing, itu adalah rasuah. Ni banyak orang cakap, banyak orang buat. Memang akhir zaman ni benda-benda yang haram dia tukar-tukar perkataan. Riba jadi faedah, riba jadi interest, tengok. Kita tak mengaji kita tak tahu riba dengan benda ni. Tu jaga-jaga. Sama macam dia. Dan jangan engkau mencela makanan yang rendah. Apa? Yang tidak sedap. Kerana Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang tidak sedap. Makanan yang tidak sedap. Jangan panggil makanan dengan benda nama-nama yang tidak elok. Macam ada orang panggil mi. Goreng mi tak letak apa-apa rencah tau. Maknanya goreng dengan apa, dengan minyak, dengan cili gitu lah. Tak ada sayur, selalu tak sayur, ada orang tak kerang kan. Kadang orang panggil mi apa tu? Mi bodoh tau. Siapa yang bodoh pula tahu? Saya tak tahu cerita ni. Dululah masa saya kerja dulu. Diorang kata, bang, jom bang, kita pergi kedai sana. Kita makan mi. Mi sedap tau. Saya dengar mi sedap. Mi sedap. Mula puji lah, mi sedap. Mi apa? Mi Bandung ke apa? Tak, diorang panggil mi bodoh. Nak makan pun ngeri Fendi. Nama bodoh. Kita kata mi tu bodoh, nanti kita makan kita jadi apa? Jadi pandai ke? Rasanya lah. Kita dah kata dia bodoh. Kita dah kata dia bodoh, kita pergi makan. Siapa yang bodoh sebenarnya ni? Betul tak? Awak yang bodoh. Geram tu. Tukarlah nama kan. Mi simple ke? Betul tak? Mi ringkas ke? Sebab dia nama bodoh tu sebab dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada apa-apa. Kenapa panggil mi bodoh? Orang Melaka panggil lagi kot mi bodoh. Janganlah panggil bodoh. Panggil nama yang agak bersopan lah. Mi kurang cerdik. Saya dengar mi bodoh. Saya dengar lama dah perkataan ni. Kita pergi sana makan mi bodoh. Ui, makan jadi dah bodoh. Makan jadi bodoh lagi. Pergi makan benda bodoh. Itu macam menghina makanan menghina makanan lah. Jangan panggil. Kadang-kadang nama-nama pun tak sedap lah. Taik minyak kan. Tu kuih tu. Taik minyak. Apa lagi? Taik itik. Taik itik. Ada nama kuih taik itik? Tak ada? Ada taik itik apa tu? Nama-nama penjenayah pun ada. Lompat tikam. Dah lompat tikam. Janganlah bagi nama penjenayah.
Bulan puasa nama macam pelik-pelik Puteri Mandi ada. Tu ada. Saya dengar dulu nama kuih. Puteri Mandi. Nama dia seksi sikit lah. Tukar nama sikit lah. Tu dulu. Kuih ketayap okey lah. Kuih songkok, kuih tudung. Kalau kuih tu nama kuih celekong. Boleh tahan lagi. Kuih sejadah. Okey lagi lah. Dulu ingat dulu Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz kan. Ini bukan saya cakap politik tau. Atas nama ulama lah cakap. Pantai Cinta Berahi kan. Itulah nama tu. PCB. Dia tukar tu. Dia tukar juga. Dia kekalkan PCB. Pantai Cahaya Bulan. Betul tak? Memang orang agama ni, dia nama ni pun dia tak berapa. Betul? Nama pun dia tak berapa suka. Nama tu berapa benda pun. Tu Pantai Cinta Berahi. PCB. Tukar Pantai Cahaya Bulan. Sekarang ni kalau tanya budak-budak muda, dia tak kenal lah Pantai Cinta Berahi. Situ memang kalau pergi berderet lah. Orang makan apa? Celup tepung. Berderet kedai. Tak apalah nak pergi makan tu lah. Cuma yang saya kata apa tu, nama tu tak berapa manis. Betul. Dulu dekat Rawang, Batang Berjuntai, Rumah Rawang. Dekat mana tu? Rawang, dekat mana tu? Tahu tak Batang Berjuntai dengan tukar nama? Tahu? Apa nama dia? Tak tahu? Syahid kau right sana right sini kau tak nampak. Apa tukar nama? Bestari kan? Bestari Jaya kan? Bestari Jaya. Dia tukar nama. Kenapa? Nama tu rasa macam tak berapa cantik lah. Tak berapa elok lah. Tengok orang fikir. Orang fikir sampai peringkat tu lah. Kenapa? Bila disebut nampak macam tak berapa manis lah. Tak berapa manis, tak berapa elok. Gitulah. Orang memfikirkan lidah ni jangan sebut benda-benda yang tak berapa baik lah. Jangan cakap celaka lah kau ni. Jangan cakap begitu dengan kawan-kawan lah. Tak bagus Sebab apa saja perkataan yang keluar ni, dia adalah yang orang tua-tua cakap. Ulama kata dia adalah apa? Dia doa. Jangan cakap begitu, celaka lah kau ni. Aduh, kadang-kadang mulut ni sikit-sikit celaka. Celaka, lambat kau ni. Itu lambat. Kita dah tercepat, celaka, cepat pula kau ni. Lambat pun celaka, cepat pun celaka. Allah, pening mulut ni. Mulut pening tak? Kita meeting pukul 2, datang 2.30, celaka, lambat lah kau. Kena marah, tak apalah, dia memang lambat. Meeting kedua, 1.50 kita datang, dia nampak kita datang. Celaka, cepat pula kau ni. Cepat pun celaka. Macam mana nak buat je? Lidah tu jangan jaga. Lidah tu jaga, jangan cakap benda gini. Kerana celaka ni, perkataan laknat. Celakalah tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia adalah celaka kan. Celaka. Jangan guna perkataan ni lah. Termasuklah makanan kau tak sedap, dan diam je lah. Kita kata tak sedap, orang kata sedap. Macam ikan patin lah dekat kampung Syahid. Orang tak makan ikan patin kan. Ada orang tak makan ikan sungai. Ada orang dia memang hantu meroyan dia makan. Dia sebut seronok makan, suka makan. Kalau dia pergi sana, dia cari, wajib cari ni. Kalau pergi tak dapat makan, balik macam tak sah je. Tahu? Macam apa aku tak kena, lapar. Dia tak makan tu. Jadi ada orang kata sedap, subjektif lah, tak sedap. Kalau kita rasa tak sedap, kita jangan laknat. Rasulullah ni, dia kalau tak suka, dia diam. Dia tak cakap apa-apa. Jangan laknat. Kenapa? Dilarang laknat makhluk ni. Tu. Bahkan apabila Rasulullah itu beliau berkenan, beliau akan memakannya. Dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya. Meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Tanpa mencelanya. Ada benda-benda kadang-kadang saya tu hari pen ni lah. Ada pen saya kat rumah kan, saya pakai pen ni. Saya nak keluar, saya terlupa nak isi refill. Adalah dalam ni refill. Rupanya dia nampak macam kosong, rupanya ada ink lagi. Saya pakai jubah putih. Dalam kereta, saya buka lah nak refill. Saya buka, strom dia kena ink. Sini sampai sini. Hati rasa nak geram itu, dah terlambat keluar. Tutup,
Masuk rumah balik, buka baju, tukar lain. Dah, habis cerita. Jangan cakap celakanya pen. Pen pun kena laknat dengan dia. Jangan cakap itu. Tahan. Waktu nak marah tu, tahan. Jangan bagi lidah tu cakap. Diam. Diam. Lawan. Jangan bagi tu. Sama macam benda-benda lain lah. Pakai spek. Beli kedai. Nak cakap pun tak boleh kedai ni. Sama kan. Kedai murah. Pakai 5 kali, tercabut. Celaka punya, kedai pula kena celaka dengan dia. Kedai pun kena, pen pun kena. Cermin mata pun kena. Tengok jam, lambat 5 minit. Jam pun kena, celaka punya jam. Aku baru beli. Teruklah lidah kita tu kan. Teruklah lidah kita gitu. Dia laknat ni, dia mula datang daripada hati yang marah lah. Atau menjadi kebiasaan menyebut. Sebab tu dalam kitab kata, kenapa orang tak boleh tinggal benda tak baik? Satu kerana nafsu, lagi satu kerana tentera adat. Tentera adat ni maksudnya apa? Dia dah biasa cakap, dia dah biasa buat benda tak baik. Bila ada tentera adat ni pada diri dia, maka dia lebih sukar untuk meninggalkan benda-benda tak baik. Dia dah biasa berdusta, dia payah nak tinggal sebab dia dah biasa. Kebiasaan ni nama dia tentera adat. Dia macam tentera yang besar yang payah dia nak kalahkan. Jadi adat ni kena buang. Jangan jadikan adat kebiasaan. Cubalah bercakap benda-benda yang menggantikan dia. Kita nak buka refill ni, kena baju. Masya Allah. Cakap itu. Gantikanlah. Allahu Akbar. Tak apalah. Gantikan. Daripada perkataan celaka lah, hanatnya, pen ni semua ni. Tak mau cakap gitu. Tengok jam. Yelah, kau beli jam RM8. Kau nak tahan berapa bulan? Betul tak? Ni beli jam RM8 nak tahan 8 tahun. Masuk akal ke? Jam RM8, 40 waktu dia rosak lah. 8 hari rosak. Ya Allahu Akbar, jam ni rosak pula. Tak apalah. Gantilah dengan benda lain. Gantikan dengan benda lain. Kalau lagi melatah. Kadang-kadang ada, saya tengok orang melatah, dia cakap benda-benda situ. Celaka, dia kata. Ini tak bagus lah. Kalau boleh, biar melatah itu berbentuk zikir. Seperti mana isteri kepada Aisyah. Isteri kepada Fir'aun ni. Nama dia Aisyah. Asyah ke Aisyah nama dia? Asyah. Bila Rasulullah Isra' Mi'raj ni, nampak ada kubur yang bau harum. Tanya dengan Jibril, ini kubur siapa? Ini kubur Aisyah. Macam mana Fir'aun tahu yang dia ni beriman dengan Allah? Bila dia sikatnya rambut anak Fir'aun tu, sikat tu jatuh. Dia kata apa? Subhanallah. Dia kata begitu. Dia kata Allahu Akbar. Dia melatah tu, Allahu Akbar. Ada kita kata Subhanallah. Maka anak dia tanya, engkau sebut apa tu? Fir'aun ni dia ramai isteri, ramai anak. Engkau sebut apa tu? Aku menyebut nama Tuhanku. Dia kata, bukankah ayah aku itu Tuhan yang maha tinggi? Fir'aun kan dia selalu cakap, Ana Rabbul A'la. Aku Tuhan maha tinggi. Tidak, dia kata. Tuhan sebenar adalah Allah. Ayah engkau tu bukan Tuhan. Dia report. Tu yang dia kena masuk dalam kawah yang kita cerita kan. Kawah air panas dengan baby dia. Baby dia bercakap dengan mak dia. Mak, kau jangan takut. Syurga menanti. Mari kita masuk. Dia masuk. Melatah pun Allah Akbar. Cuba try tutup kawan sebelah. Tengok dia sebut apa. Apa dia sebut? Ni dia tahu tak boleh. Dia dah ready lah nak sebut Allah Akbar. Dia sebut benda Allah Akbar. Orang soleh kau ni melatah pun. Cocok dia tengah tak tahu. Dia tengah main WhatsApp, kat surau datang belakang. Tengok dia cakap apa. Tu. Tapi orang sini aku tahulah ni memang melatah ni baca Quran. Cocok tabarakallazi biyadil. Hebat. Betul orang sini. Orang sini lah. Orang sini.
Macam-macam. Tapi kalau di Melata sebut wai suku apa, ni dia gila motor. Tak boleh. Ni salah. Ada orang cakap, saya dah dengar ramai orang mengaku, Ustaz, saya ni mulut dia jahat, hati dia baik. Sebab lidah ni, dia pintu kepada hati. Dia menterjemahkan apa dalam hati kita. Dia terjemah tau. Kalau mulut kita ni marah-marah orang, kita kata, bos, kawan saya ni mulut dia jahat, hati baik. Ini satu statement yang salah. Sebab apa yang ada mulut ini datang di hati. Kecuali dia berlakon. Tu kita tahu cerita lah. Kecuali dia berlakon juga tahu. Apa yang datang dari lidah dia adalah produce daripada hati dia. Sebab lidah ni dia terjemah hati kita apa tau. Dia terjemah. Kalau hati kita banyak cakap kode-kode orang, hati kita itu tanda hati kita tak baik lah. Hati kita baik. Jadi tanda hati baik ini dia nampak pada lidah dia. Itu dalam kitab Durratun Nasihin kan. Dia kata apa Tanda takut pada Allah itu pada lidahnya, pada matanya, pada kaki je kan. Dia bawa kaki tempat baik, pada tangan dia. Lepas tu tak mungkin. Saya dah dengar dah orang budak muda banyak cakap. Dia kata, Ustaz, kami ni rock juga, tapi kami beriman, kami semayang. Tak mungkin. Ini satu ungkapan yang salah. Kami rock, kami beriman. Tak mungkin. Tak mungkin. Rock adalah benda lain. Beriman adalah benda lain. Jangan kenyang kita salah faham dan ketipu dengan statement begini lah. Dia kata minum juga, semayang juga. Minum arak, bukan minum air ni. Saya ni semua minum. Saya minum juga. Tapi saya semayang tak tinggal. Dia cuba nak cover, nak mengatakan dia okey. Memang syaitan ni, nafsu ni kerja dia gitu. Kita kata, kalau macam saya cakap, saya tengok dekat surau, dekat Amsterdam, dekat luar negara kan. Dekat bandar Amsterdam ni, dia ada satu bangunan, dia orang buat surau. Kita nampak orang yang masuk ni, kita kata, ni surau ke? Sebab nampak orang perempuan dia, masuk itu orang negara sana macam itu agaknya. Pakai singlet, pakai seluar ketat tau, orang perempuan dia. Tapi masuk surau, orang Muslim ni. Dan kita tak jumpa kat sini. Kat sini kalau masuk surau tu, kalau tak pakai tudung pun tak adalah pakai teruk sangat. Kat Malaysia. Tapi kat sana, saya pun terpanjat dan tengok, ini surau ke ni? Tapi nampak dia orang, budak-budak muda ada yang masuk kan. Orang putih lah selalu yang pakai raga-raga ni. Pergi semayang. Tapi tak bolehlah kata, baik kau jangan semayang, kau buat macam ni. Tak boleh kata gitu. Rasulullah kata, berteruslah solat. Supaya dengan solat tu nanti, kau tertinggallah pada maksiat. Maknanya kalau kita jumpa orang ni semayang, tapi mulut ini tak baik, teruslah semayang. Jangan cakap, kau ni tak guna kau semayang, baik kau tak semayang. Jangan gitu, itu salah. Lagilah mulut dia tak baik. Sebab apa? Dia tak ada benda yang menghalang dia. Perbaikilah semayang dia. Hinggalah satu hari nanti, mulut dia tu sebaik hati dia. Mulut dia tu sebaik hati dia. Jangan putus asa. Tahan mulut, kurangkan bercakap, banyakkan zikir. Bila banyakkan zikir, maka dia tak adalah sibuk untuk melaknat orang. Laknat orang ni, dia kata orang ni tak baik, atau selalu timbul laknat ni bila dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Itu dia katakan, engkau tidak boleh mengatakan dirimu orang soleh selagi engkau mengatakan aku lebih baik daripada orang lain. Tak boleh. Bila ada rasa lebih baik daripada orang lain, tu timbul celaan, timbul laknat, timbul macam-macam perkataan lah. Tu nak kena hati-hati. Rupanya dalam bab lidah ni ada satu bab yang disuruh kita hati-hati, nama dia laknat orang. Kalau kita melaknat dengan pada agama dia, kita kata hey kafir ke, hey Yahudi ke, apa benda ke, kalau orang itu tak macam itu, Rasulullah kata perkataan itu akan pulang balik, pantul balik kepada dirimu. Jaga-jagalah sikit. Lidah ni dia campak orang terjun dalam neraka. Ramai orang dah terjun neraka sebab lidah. Jaga-jaga sikit lah. Nak berbual, hati-hati. Kalau lama kawan tak jumpa, kawan telefon, selalu topik-topik tu nak kena hati-hati. Kalau kita tanya, suami kau kerja apa? Suami aku nama je gaji besar, tapi keda, dah stop. Dah sama cakap tu. Keda tu jangan keluar tu.
Keda, dia tambah sikit dia. Kut, mengumpat. Dan kita dengar. Faham Bila kita dengar, kita juga dapat dosa mengumpat. Itu baru satu buat kedekut tu. Mak mertua kau orang mana? Orang Perak. Dia lagi keda, dah 2 kali mengumpat. Dah lah, tak gunalah aku cakap macam ni dah. Tak payah jumpa kau tak apalah. Betul? Kenapa? Kawan yang baik ni patutnya dia mengajak kita pada kebaikan lah. Lepas tu, cuba kawal perbualan. Stop. Kalau kawan kita cakap pasal kau jabatan apa? Kita dah pencen telefon kawan kita. Kau jabatan apa? Aku jabatan ni. Bos kau apa? Bos aku ni. Kau pun tahu kan, bos ni dia main bodoh, kata. Bodoh sejak azali. Sampai dia guna sejak azali. Kita dengar pun pening. Aku telefon kau nak tanya khabar kau, bukan tanya bos kau. Sejak kau pencen, dia makin bodoh. Ngumpat lagi. Allah, patutnya kita rimas lah benda gini kan. Kita kena rimas lah. Kenapa? Umpat ni, kalau orang yang diumpat tu tak maafkan kita, Allah tak maafkan kita tau. Lepas tu jangan telefon ke kawan lama nak tanya pasal orang lain. Janganlah. Kau tanya, itu dia sakit dah sihat dah? Okey. Itu okey lah. Siapa di sana lagi? Orang ni, dia orang sihat Alhamdulillah sihat. Itu okey. Kisah dengan kawan-kawan lah. Okey. Jangan tanya. Dia ni, tu bos tu yang seorang tu. Apa tu? Alah. Yang mana? Yang kedekut tu. Habis. Syaitan dah mula pandai mengeluarkan topik perbincangan yang menarik. Nama ni mengumpat. Syaitan dah berjaya dah. Satu dekat sana, dekat Perak. Satu dekat Kuala Lumpur. Syaitan sana, hasut sana. Syaitan sini, hasut sini. Kau tanya bos lama. Bos lama macam mana? Dia boleh follow skrip tu. Yang saya boleh cakap, kau cakap. Bos mana? Kau cakap. Dia boleh cakap. Bos mana? Kau jawab. Alah, yang ke... Kau ingat dulu tak dia belanja kita, lepas tu dia claim, dia minta balik duit kat kita. Kau ingat tak? Tu yang ke... Habis. Maka bermulalah episod mengumpat. Tak sedar setengah jam. Setengah jam kita mengumpat Okey juga macam tu. Tak sedar. Mengeluarkan bayar bil untuk membayar dosa. Jangan macam itulah. Hati-hati Dia sebut kebiasaan lidah ni. Tanpa kita sedar, kita menambah dosa dengan alat komunikasi yang sedia ada. Lepas tu puncanya dekat sini lah. Belajar, tengok, akibat, jangan buat. Minta Tuhan tolonglah kita. Ya Allah, tolonglah lidah aku ni. Aku pun tak boleh kawal Tuhan. Tolong akulah. Biarlah disebut nama Engkau. Biarlah dibaca Quran. Biar dibaca kitab Engkau. Biar dia zikir dekat Engkau. Minta tolong dengan Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Mengaku kalah lah. Allah, aku ni salah Tuhan. Aku salah, aku dosa banyak. Aku tak nak buat lagi dah. Tolong aku Tuhan. Jangan biarkan aku macam tu. Mudah-mudahan dengan rasa rendah ni, kita boleh baiki diri kita hari ke hari. Okey, nanti sambung. Mendoakan celaka bagi orang lain. Ni larangan lidah ni. Kita bacalah larangan-larangan ni. Moga-moga dengan keteguhan kita belajar, Allah tolong kita. Kalau kita belajar pun tak nak, datang pun tak nak, dengar pun tak nak, macam mana Allah nak tolong kita? Kita kena ada usaha lah. Yang batin-batin tu nanti Allah akan bantu kita. Okey, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf, pastinya banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.